Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Syahmi bin Zulkifli yang bernombor metrik 201852. Hari ini saya akan membentangkan kursus FCE 3804, pengalaman awal di sekolah PALS di SMK Anderson Ipoh yang berlangsung selama 10 hari iaitu 9 hingga 23 Ogos 2021. Penyelianya adalah Dr. Rozana Dev Omar Dev dan penyelaras program adalah Dr. Muhammad Rozili Wazir Nur Jali Wazir. Baik, pertama sekali saya akan menceritakan tentang latar belakang sekolah. Sekolah ini dibuka secara rasmi pada tahun 6 Februari 1909. Ianya mengambil sempena nama Sir Johnson Anderson, Pesuruhjaya Inggeris. Sekolah ini ditubuhkan kerana anak-anak Melayu sukar untuk mendapat tempat di Maktab Melayu Kuala Kangsar iaitu MCKK. Pengetua pertama SMK Anderson ialah LT Cole JH Type dan penolong kanan ialah Mr. E.C. Smith. Bangunan pertama SMK Anderson adalah Jalan Douglas iaitu kini Pejabat Agama Perak. Bilangan pelajar selama 52 orang. Sekolah beroperasi pada dua sesi iaitu pada sesi pagi dan juga pada sesi petang. Permainan hoki telah diperkenalkan oleh pengetua pada ketika itu dan pasukan hoki sekolah terpaksa bermain dengan kelab atau pasukan negeri mereka masing-masing. Sekolah ini pernah dijadikan ibu pejabat tentera Jepun semasa zaman penaklukan Jepun di Tanah Melayu. Persekolahan juga dibuka semula pada 24 September 1945. Pada tahun 1958, sekolah rendah dijadikan sebagai sekolah Cater Avenue, manakala sekolah menengah sebagai SMK Anderson. Pada tahun 1956, SMK Anderson menjadi sekolah terbesar di daerah Kintau Utara dengan bilangan pelajar seramai 2,144 orang. Pada tanggal 9 Februari 2009, SMK Anderson telah menyambut ulang tahun ke-100 penubuhan sekolah ini. Ianya dirasmikan oleh Sultan Perak Almarhum Sultan Azlan Shah dan turut bersama ialah Raja Permaisuri Perak Tunku Bainun, Raja Dihli Perak, Raja Muda Musa, Raja Puan Muda Perak dan Menteri Besar Perak ke-11. Selain itu juga, di SMK Anderson telah melahirkan ramai tokoh-tokoh yang tersohor dan menaikkan nama sekolah. Antaranya adalah Ahmad Bois Tamam, aktivis politik anti penjajahan Tanah Melayu oleh pihak British, mengasaskan Kesatuan Melayu Muda. Yang kedua adalah Datuk Muhammad Nur Khalid atau dikenali sebagai Datuk Lat, iaitu kartunis Malaysia. Yang ketiga adalah Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, bekas Menteri Besar Perak ke-12 dan kini Menteri Belia dan Sukan. Dan akhir sekali adalah Mio Azwan Hassan, iaitu pemain hoki negara pada kini. Visi, misi dan moto sekolah. Visi sekolah adalah untuk meneruskan tradisi kecemerlangan, to uphold a tradition of excellence. Misi sekolah adalah melahirkan Andersonian yang cemerlang melalui pendidikan yang berkualiti, to strive for excellent through quality education. Dan terakhir adalah moto sekolah, to strive, to seek, to find and not to yield. Matlamat sekolah ini adalah untuk melahirkan bangsa Malaysia yang taat, setia dan bersatu padu. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia dan berketerampilan dan sejahtera. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara dan memberi peluang pendidikan kepada semua warga negara Malaysia. Seterusnya apa yang kita lihat adalah persekitaran sekolah. Gambar pertama adalah pintu masuk sekolah SMK Anderson. Di bawah itu adalah pelan lokasi sekolah. Seterusnya adalah bilik darjah, dataran perhimpunan, padang sekolah, surau sekolah, iaitu koperasi sekolah, kantin sekolah. Gambar yang di atasnya adalah padang hoki sekolah yang telah ditaja, gelanggang seberguna dan akhir sekali adalah asrama sekolah SMK Anderson. Di sini adalah struktur organisasi sekolah yang diketuai oleh pengerusi iaitu pengetua Tuan Wan Saiful Akmal bin Muhammad Idris, diikuti oleh Timbalan Pengerusi 1 iaitu PK Pentadbiran, Timbalan Pengerusi 2 PK Tingkatan 6, Naib Pengerusi 1 PK Ham, Naib Pengerusi 2 PK Kokurikulum, Naib Pengerusi 3 PK Petang dan juga guru penyelaras iaitu guru kanan bahasa, guru kanan sains dan matematik, guru kanan vocational teknik dan guru kanan kemanusiaan. Seterusnya adalah budaya sekolah.
Kehadiran pelajar akan diambil pada setiap kelas yang dijalankan. PDPR akan dijalankan pada setiap hari Isnin hingga hari Jumaat. Dan PDPR jalankan dengan menyiapkan modul dihantar setiap 2 minggu. Budaya kerja. Budaya kerja yang saya dapat lihat adalah kerja berpasukan, etika kerja guru, pemikiran yang secara terbuka, mengambil berat tentang ketepatan waktu dan tanggungjawab dan amanah. Seterusnya adalah peranan PIBG sekolah. Peranan PIBG SMK Anderson adalah untuk menjalin dan merapatkan hubungan di antara pihak sekolah dengan para ibu bapa, mencari sumbangan kepada pihak sekolah. Yang ketiga adalah membantu dan menambah baik kemudahan di sekolah. Yang keempat ialah PIBG sepatutnya menganjurkan aktiviti-aktiviti yang dapat menambah minat para pelajar untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Dan akhir sekali adalah memberikan alat bantuan pembelajaran kepada pelajar yang memerlukan seperti telefon bimbit dan juga SIM card yang mempunyai data internet dan juga tablet kepada guru. Okey, baik. Ini adalah alat bantu mengajar dan juga bahan bantu mengajar. Alat bantu mengajar yang di SMK Anderson adalah PIBG telah menyalurkan bantuan ini kepada para pelajar dan juga para guru. Contoh bagi alat bantu mengajar ni adalah telefon bimbit, tablet dan juga SIM card yang mempunyai data internet. Bahan bantu mengajar pula adalah buku-buku latihan yang mengikut prosedur KSSM, aplikasi WhatsApp, aplikasi Canva, PowerPoint, YouTube, Google Form, Google Meet dan juga Zoom. Amalan pedagogi. Guru mengamalkan komunikasi dua hala terhadap pelajar. Ini amat penting untuk memastikan pelajar akan faham akan pembelajaran tersebut. Guru sentiasa memeriksa WhatsApp group untuk berbincang bersama pelajar yang tidak hadir, menunjukkan set induksi sebagai permulaan proses pengajaran dan terakhir melakukan refleksi dan maklum balas selepas tamat sahaja kelas. Persediaan sebagai seorang pendidik. Jadi kita haruslah bersedia dari segi mental dan fizikal, memahami gaya pembelajaran pelajar, mempelbagaikan teknik dan cara untuk menarik minat pelajar, mewujudkan komunikasi dua hala, menyesuaikan diri dengan teknologi yang terkini. Proses pengendalian program kokurikulum. Proses pengendalian program kokurikulum ini dijalankan hanya pada setiap hari Rabu sahaja selepas waktu persekolahan tamat. Mengadakan sesi kokurikulum ini sama seperti kelas di dalam talian, iaitu kelas online seperti di Google Meet, Zoom dan juga banyak lagi di hujung waktu PDPR. Ianya memberikan tugas, guru penasihat akan memberikan tugasan kepada para pelajar seperti melakukan geragangan atau melakukan skill supaya pelajar dapat meningkatkan mutu mereka dan sejurus dapat meningkatkan kecergasan mereka apabila duduk di rumah. Seterusnya adalah kepentingan aktiviti kokurikulum terhadap profesionalisme keguruan. Ini adalah dapat menambahkan ilmu pengetahuan mereka dalam sesuatu perkara. Yang kedua adalah mahir dalam membuat perancangan supaya masalah-masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan mudah. Dan yang ketiga adalah mampu membantu para guru untuk mahir dalam membuat perancangan kendiri. Apa yang kita lihat ini adalah refleksi budaya sekolah. Kekuatannya adalah kehadiran pelajar di dalam kelas secara PDPR. Kelemahannya, masih ada segelintir pelajar yang tidak dapat menghadirkan diri ke dalam kelas secara PDPR kerana mempunyai masalah kemudahan internet untuk mengakses pautan yang disediakan oleh para guru. Dan penambahbaikannya adalah pihak sekolah dan guru perlu menyediakan modul bagi pelajar-pelajar ini supaya mereka tidak tercicir dan ketinggalan di dalam pembelajaran. Seterusnya adalah budaya kerja. Refleksi budaya kerja. Kekuatannya yang pertama adalah guru-guru dapat menambah ilmu ICT untuk memantapkan PDPR. Kelemahannya adalah tidak semua guru mahir menggunakan ICT untuk PDPR. Dan penambahbaikan adalah mengadakan sesi lebih banyak sesi kongsi ilmu,
LADAP, supaya guru-guru akan lebih mahir menggunakan teknologi untuk PDPR. Yang kedua, bagi budaya kerja adalah guru-guru tidak terikat dengan masa persekolahan. Okey, kelemahannya adalah mengalami gangguan masa peribadi, dan penambahbaikannya adalah guru-guru perlu membahagikan masa kerja dan masa di rumah. Okey, kesimpulannya yang dapat saya simpulkan adalah kita haruslah kita dapat mengetahui cara-cara untuk mengawal dan menguruskan tugas sebagai seorang guru, menganalisis dan mengenai latar belakang sekolah, struktur organisasi sekolah dan juga budaya sekolah. Yang ketiga adalah organisasi PIBG adalah sangat membantu dalam pembangunan sekolah dan juga para pelajar. Falsafah pendidikan kebangsaan FPK adalah amat penting bagi menjana dan membina modal insan yang berkualiti dan untuk melahirkan para pelajar yang berkualiti. Dan akhir sekali adalah mampu mempersiapkan diri saya dari segi fizikal dan mental dalam mengharungi cabaran sebagai seorang warga pendidik pada masa yang akan datang. Jadi itu sahaja pembentangan saya. Jadi sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.